Ya, Alif. Pelancaran entiti Gabungan Rakyat Sabah GRS menggariskan 4 teras perjuangan sebagai sebuah entiti politik selaras dengan pelaksanaan agenda Sayangi Sabah. 4 teras itu meliputi Sabah First, Sabah Diutamakan, Sabah Forward, Sabah Melangkah ke Hadapan, Sabah Prosper, Sabah Maju Jaya dan Sabah United iaitu Sabah yang bersatu. Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Haji Haji Nur berkata, GRS harus digerakkan berdasarkan prinsip politik antaranya berkaitan pembangunan. Antara lain, GRS akan dilengkapkan dengan penubuhan sayap wanita dan pemuda selain mempertimbangkan untuk mewujudkan sayap pelajar dan GRS Plus meliputi badan politik atau badan bukan kerajaan NGO. Dengan penubuhan GRS sebagai entiti politik rasmi, pelaksanaan agenda Sayangi Sabah, Sabah First akan ditambah nilai melalui 4 teras perjuangan GRS yang meliputi pertama, Sabah First iaitu Sabah Diutamakan. Kedua, Sabah Forward atau Sabah Melangkah ke Hadapan. Ketiga, Sabah Prosper memaknai Sabah Maju Jaya. Dan keempat, Sabah United, yakni Sabah yang bersatu. Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika Majlis Pelancaran Gabungan Rakyat Sabah GRS di SICC Kota Kinabalu. Majlis pelancaran turut dihadiri penyokong-penyokong parti yang hadir memberi sokongan kepada parti mereka termasuk pemimpin-pemimpin tempatan. Golongan petani dan peladang di Telupit Beluran bakal mendapat manfaat besar dengan pembukaan cawangan Agrobank yang ke-140 di daerah berkenaan. Cawangan tersebut adalah kedua diwujudkan tahun ini selepas di daerah Beluran 130 km dari bandar terdekat iaitu Sandakan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata daerah kecil Telupit dipilih berdasarkan kegiatan ekonomi dalam sektor pertanian serta pemprosesan makanan seperti penternakan, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, kelapa sawit dan getah yang aktif di kawasan luar bandar. Warga Telupit juga mengambil manfaat daripada pembukaan Agrobank, pelbagai kemudahan kewangan yang disalurkan oleh Agrobank untuk kemudahan pelanggan di daerah ini. Begitu juga dalam sektor agro makanan, pelbagai program dana yang boleh diperoleh melalui bank agro ini. Walaupun ada bank lain di sini seperti BSN, lagi bagus kalau ada bank lain seperti ini, Agrobank, supaya senang mengeluarkan uang lah. Kita sama terima kasih dengan Agrobank karena buka bank baru di sini. Memudahkan kami berurusan daripada satu bank saja, macam itu bank simpanan nasional itu kan kita berbaris dari pagi sampai tengah hari baru kita dapat duit. Jadi kebaikan yang ada lagi satu bank ini Agrobank. Datuk Ronald yang juga ahli Parlimen Beluran turut menyampaikan surat tawaran pembiayaan di bawah program Keluarga Malaysia Guarantee Government Scheme kepada pasaraya mini sekitar Telupit. Perniagaan franchise di Sabah mula berkembang baik dengan menampakkan potensi positif dalam merancangkan pertumbuhan ekonomi peniaga di negeri ini. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi sewaktu lawatan kerjanya ke Sandakan baru-baru ini. Di Sabah nampaknya ia lagi dalam permulaan, mungkin belum terdedah dan hingga ke tahap yang memuaskan lagi. Tetapi ini sudah tentunya memberi banyak ruang dan peluang lah untuk industri ini diperkembangkan. Menurut beliau, pihaknya akan terus memperkasa mengambil langkah proaktif termasuk turun padang membantu peniaga yang menceburi perniagaan franchise. Datuk Seri Alexander ditemui media selepas merasmikan pembukaan salah satu perniagaan franchise di Sandakan. Setakat ini, jenama perniagaan franchise Malaysia sudah bertapak di 72 negara.
Membantu pada yang memerlukan. Kali ini Sabah Electricity Sendirian Berhad ACSB terus menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR mereka di Sekolah Kebangsaan Pulau Mantanani di daerah Kota Blut. CSR tersebut meliputi 3 bidang utama iaitu pendidikan, kebajikan, sukan dan pemeliharaan alam sekitar. Ketua Pegawai Eksekutif SESB, Insinyur TS Muhammad Yaakob Jaafar, CSR pendidikan yang dilaksanakan bertujuan memberi sokongan pembelajaran kepada pelajar melalui penaiktarafan kemudahan sekolah bagi mencapai generasi yang berpendidikan di luar bandar. Beliau berkata demikian sempena program kesedaran kecekapan tenaga dan keselamatan elektrik dan penyerahan sumbangan jersey hoki kepada pengurusan SK Pulau Mantanani. Teks ucapan beliau disampaikan Pengurus Besar Perkhidmatan Korporat Mokhtar Husin. Kita sedia maklum bahawa Pulau Mantanani ini dia punya lokasi ini jauh. Jadi kita adakan inisiatif untuk turun every month untuk membantu kita punya penduduk di sini untuk membayar bil. Saya banggalah dan besar hati di atas bantuan dan inisiatif daripada pihak ACSB turun ke sini untuk memberi bantuan. Di samping memberi satu kempen atau satu program kesedaran untuk penggunaan tenaga yang cekaplah. Maksudnya murid di sini dapat belajar bagaimana untuk memberi ataupun menggunakan elektrik dengan lebih baik dan berkesan. SESB turut mendirikan solar hybrid di pulau berkenaan bagi memberi bekalan elektrik 24 jam sehari. Selain itu, SESB menyumbang 200 kit ujian kendiri COVID-19, peralatan sekolah dan jersey hoki kepada sekolah tersebut. Jelajah Raikan Syawal antara program Jelajah Keluarga Malaysia yang julung kali diadakan pada tahun ini selaras hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi memperkasakan taraf hidup rakyat. RTM Sabah menerusi Jelajah Raikan Syawal tidak ketinggalan mengadakan rumah terbuka sambil menyantuni asnaf dan anak yatim daerah Sepitang. Butiran lanjut kita bersama Magdalena Depol di lokasi. Meg, silakan. Baik, terima kasih Anne. Sekarang ini saya berada di Dewan Serbaguna Sepitang sempena dengan program Jelajah Raikan Syawal RTM Sabah, dan ketika ini juga persiapan akhir sedang dilakukan untuk program pada malam ini, dan bersama-sama dengan saya adalah penolong penerbit untuk program ini bersama dengan Redwin Robin. Baik Redwin, terima kasih ya. Sama-sama baik. Ya. Okey, kita juga ingin mengetahui mengenai Jelajah Raikan Syawal ini. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita. Okey, terima kasih Mac. Program Jelajah Raikan Syawal ini merupakan lokasi kita yang ketiga selepas penganjuran yang pertama iaitu di daerah Tawau, dan seterusnya di Sandakan dan sekini di Sepitang untuk program yang kita langsungkan. Sudah pastinya ini merupakan salah satu pengisian yang kita lakukan di bawah program RTM Sabah sendiri, dan juga merupakan salah satu program untuk kita turun ke lokasi, turun ke Padang, menyantuni bersama-sama dengan masyarakat sekitar, khususnya kali ini untuk edisi Sepitang, dengan kerjasama juga pelbagai pihak seperti Pejabat Parlimen Sepitang, Pejabat Daerah Sepitang dan juga Pejabat Usia Cawangan Sepitang untuk menjayakan program Jelajah Raikan Syawal edisi Sepitang kali ini. Ya. Okey, bagaimana pula dengan pengisian Jelajah Raikan Syawal RTM Sabah ini? Pengisian kita sudah pun berada di Sepitang bermula kemarin Jumaat. Di sebelah petang kita sudah pun langsungkan penyerahan sumbangan bantuan kepada salah seorang penduduk di Sepitang iaitu Puan Ruzia Haris. Beliau juga merupakan salah seorang pendengar setia Sabah FM sendiri. Dan hari ini seperti yang sedang berlangsung di atas pentas juga raptai bersama dengan semua artis yang terlibat dan juga semua kru yang terlibat bagi melancarkan lagi program yang akan berlangsung pada malam ini, iaitu showcase Sesuci Lebaran anjuran Sabah FM bersama-sama dengan Sabah VFM. Jadi kalau kita sebut dari segi pengisian program tersebut dalam showcase, kita akan dihiburkan dengan artis tempatan seperti ada Apis Pasha, Tika Bulong, ada Santina Ramli, ada Aldian dan juga Mamat Joy bersama dengan kumpulan gambus yang kita bawakan khas dari Sepitang. Program ini bukan saja kita memberikan hiburan dengan lagu-lagu raya dan juga bersama-sama dengan juada yang disediakan kepada pengunjung ataupun penduduk sekitar Sepitang, tapi pada masa sama juga kita ambil peluang untuk menyantuni masyarakat sekitar Sepitang seperti penyerahan sumbangan bantuan kepada golongan anak yatim, golongan asnaf dan juga penduduk yang ada di sekitar Sepitang ini. Pada masa sama juga kita ingin merealisasikanlah
hasrat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu aspirasi keluarga Malaysia. Okey, baik, terima kasih sekali lagi penerbit untuk program ini, Redwin Robin. Baik, dan juga kita kembali ke studio berita RTM Kota Kinabalu. Silakan. Ya, terima kasih Meg. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Alif. Alif, silakan. Baik, terima kasih Annie.